Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelbagai perkara berkaitan tuntutan hak Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 berjaya diselesaikan. Ia hasil komitmen dan kerjasama utuh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri terlibat. Dalam diam-diam, usaha yang dilaksanakan itu sudah banyak membuahkan hasil. Misalnya bayaran interim geran khas Sabah di bawah perkara 112 di Persekutuan Perlembagaan telah ditingkatkan daripada RM260 juta kepada RM300 juta, sementara memuktamadkan kaedah terbaik untuk 2/5 atau 40% tersebut. Terbaru, Dewan Undangan Negeri Sabah pada Januari lalu telah meluluskan rang undang-undang berkaitan pengambil alihan kuasa selia tenaga dan bekalan elektrik oleh kerajaan negeri daripada Kerajaan Persekutuan. Beliau memaklumkannya semasa perbahasan usul titah diraja. Tiada punca kuasa yang jelas antara faktor berlaku masalah perumahan terutama kediaman berserata. Bagi menyelesaikannya, Wakil Ampang mencadangkan pengubalan rang undang-undang sewaan kediaman dan cukai kekosongan hartanah. Antara isu terkait hartanah kediaman berserata termasuk ketidakmampuan pemilik unit serata menggalas tugasan dan tanggungjawab. Saya rasa isu ini telah pun kita bincangkan, kita hadapi bertahun-tahun. Masalah JMB ataupun jawatan kuasa pengurusan yang tidak ada kemampuan untuk menguruskan bangunan serata, malah yang kita lihat kalau khususnya di Selangor dan di Ampang kita lihat ataupun di Johor, di Pulau Pinang, tempat yang banyak bangunan serata ini, kita berdepan dengan masalah bangunan-bangunan serata yang terusang. Beliau turut mengesyorkan 5 akta sedia ada bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dikaji semula. Ini termasuk Akta Kerajaan Tempatan, Akta Pengurusan Strata serta Akta Pemajuan Perumahan, Kurungan Kawalan dan Pelesenan. Wakil Julau pula mencadangkan penubuhan syarikat berkaitan kerajaan JLC untuk meneroka dan mengawal selia industri berkaitan unsur nadir bumi REE. Tujuannya memastikan sumber asli itu diguna secara bertanggungjawab dan lestari. Malaysia diberkati dengan banyak sumber asli seperti elemen rare earth dengan izin dan ada potensi yang besar untuk meneroka pengembangan sumber ini. Seperti yang telah diumumkan pada Jun tahun lepas oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, jumlah sumber asli ini adalah bernilai RM809.6 bilion dan terletak di 29 kawasan di seluruh Malaysia. Beliau turut menekankan keperluan merangka undang-undang khusus bagi mengawal eksploitasi pelombongan unsur nadi bumi. Dan ini cadangan untuk mengatasi isu kesesakan di lebuh raya Pantai Timur terutama pada waktu puncak. Wakil Kubang Krian berpendapat penamatan operasi beberapa plaza tol wajar dipertimbang. Sebagai contoh, di lebuh raya Pantai Timur, kita ada 4 tol yang terpaksa pengguna berhenti. Tol Gombak, Tol Bentong, Tol Karak dan exit keluar. Sedangkan untuk meringankan beban pengguna, sepatut kerajaan menggunakan 2 kaedah. Waktu keluar dan waktu masuk dan waktu keluar saja. 2 tol perlu dihapuskan. Tol Gombak dan Tol Karak tidak perlu diadakan. Sebab dia melambatkan dan menyesatkan lebuh raya tersebut. Kerajaan disaran mengkaji pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap 23 kategori amalan perubatan di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016. Menurut Wakil Rasah, kesemua amalan perubatan itu sangat diperlukan ketika ini. Saya difahamkan pihak KKM telah meminta pengecualian SST daripada MOF dan masih belum ada keputusan daripada MOF. Sebab 23 kategori ini termasuk fisioterapi, psikologi, terapi cara kerja yang merupakan amalan-amalan perubatan yang
amat diperlukan dalam keadaan persekitaran kehidupan kita pada masa kini. Terdahulu, MOF mengecualikan 7 kategori perubatan tradisional yang diletakkan di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 daripada SST. Ini termasuk akupuntur, perubatan tradisional Melayu, homeopati dan amalan perubatan Islam. Dasar 1% penjawat awam kategori OKU dalam perkhidmatan awam sedang dikaji semula untuk tujuan penambahbaikan. Pelaksanaannya dalam tempoh 10 tahun sejak 2014 masih belum mencapai sasaran. Bagaimanapun dalam tempoh sama, statistik pencapaian dasar itu merekodkan trend peningkatan pengisian jawatan penjawat awam OKU. Terdapat 6 jawatankuasa yang menggalas tanggungjawab bagi memperkasa golongan orang kurang upaya ini. Dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU diselia oleh salah satu daripada 6 jawatankuasa ini, iaitu jawatankuasa pekerjaan yang dipengerusikan oleh Kementerian Sumber Manusia atau akronim baharunya KESUMA. Bagi mencapai dasar ini, KESUMA dibantu oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP dalam jawatankuasa tersebut. JPA juga sedang melaksanakan kajian kepuasan bekerja dalam kalangan penjawat awam OKU. Antara cabaran utama dihadapi kumpulan berkenaan termasuk keupayaan menyesuaikan diri dan tekanan tuntutan kerja. Mengenakan tindakan tegas terhadap semua pihak termasuk institusi kewangan yang cuai dalam menangani penipuan dalam talian. Perkara itu diambil kira dalam akta baharu berkaitan tata cara dan penguatkuasaan kill switch untuk ditingkatkan keselamatan digital. Selain dari itu, NSRC menerusi SKMM dan dibantu oleh industri telekomunikasi dapat mengenal pasti nombor-nombor telefon yang digunakan dalam perlakuan kesalahan penipuan ini. Tindakan sekatan dan penamatan perkhidmatan nombor-nombor telefon berkenaan juga akan diambil. Setakat Januari 2024, sebanyak 131 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 93 nombor talian yang meragukan telah disekat. Nombor-nombor akaun dan telefon yang terbabit itu juga akan direkodkan di dalam sistem Semak Mule pada PDRM sebagai rujukan dan panduan yang membolehkan orang awam membuat semakan sebelum mereka meneruskan transaksi kewangan mereka. Pengubahan undang-undang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT tiada perancangan meminda sebarang peruntukan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan ini termasuk hukuman terhadap pemberi pinjam wang PPW berlesen yang telah melanggar peraturan. Timbalan Menteri Dato' Aiman Atira Sabu berkata peruntukan sedia ada di bawah akta tersebut sudah memadai sebagai punca kuasa perundangan kepada kementerian untuk mengawal selia PPW dan melindungi kepentingan peminjam wang. PKT akan terus proaktif dalam melaksanakan penguatkuasaan melalui pemantauan berkala ke atas premis syarikat PPW dengan sasaran sekurang-kurangnya 850 premis PPW berlesen setiap tahun. Orang awam pula dinasihatkan untuk berhati-hati dan terus cakna dengan hak-hak peminjam bagi memastikan mereka tidak menjadi mangsa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan ini berhubung kes kemalangan membabitkan kenderaan berat melebihi muatan di Lebuh Raya. Pelbagai pendekatan baru sedang dipertimbang MOT untuk memperketat pemantauan dan penguatkuasaannya. Menterinya Anthony Loke berkata ini termasuk mengguna pakai teknologi weight in motion untuk mengenal pasti kenderaan berat yang melebihi had muatan sehingga membahayakan pengguna Lebuh Raya lain. Ini sedang kita laksanakan dan kita harap weight in motion ini dapat kita lancarkan dalam masa terdekat ini supaya mengurangkan kenderaan-kenderaan berat yang overloading ini masuk ke dalam Lebuh Raya.
Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Padang Serai. Kemalangan di Simpang Pulan. Mohon jawapan. Setakat suku keempat 2023, liputan kemudahan telekomunikasi dan internet di Tanjung Manis, Sarawak telah mencapai 89.57%. Sehingga tempoh itu, 6 daripada 13 menara baharu telah siap dibina dan beroperasi, manakala 5 lagi masih di peringkat pembinaan dan 2 di peringkat pemasangan peralatan pemancar. Kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Present (POP) had gentian optik sehingga 29 Februari 2024 bagi Parlimen Tanjung Manis. Kesemua 5 POP bagi fasa 1 telah berjaya disiapkan, menjadikan 530 premis telah tersedia denganlah sambungan gentian optik untuk dilangan oleh komuniti setempat, manakala 23 POP bagi fasa 2 masih dalam peringkat pelaksanaan. Selain inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara, Kerajaan Negeri Sarawak melalui pihak berkuasa Multimedia Sarawak dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak Berhad sedang membina 600 menara baharu di bawah inisiatif Smart 600. Ia bagi menambah baik liputan jalur lebar mudah alih di negeri itu. Isu kemanusiaan di Palestin turut mendapat perhatian Dewan. Kuala Lumpur tetap berpendirian memperjuang 6 tuntutan utama untuk rakyat Palestin selain mencadangkan tindakan lebih tegas diambil terhadap Israel. Malaysia sama sekali tidak akan berganjak dari menyuarakan 6 tuntutan utama, iaitu yang pertama, gencatan senjata serta-merta dan bantuan kemanusiaan segera. Kedua, menghentikan aktiviti penempatan oleh Israel dan tindakan keganasan penduduk haram atau dengan izin settler. Ketiga, menghentikan serta-merta pemindahan orang awam Palestin secara paksa. Keempat, siasatan ke atas semua pelanggaran undang-undang antarabangsa melalui institusi perundangan antarabangsa. Kelima, menyokong inisiatif keamanan Arab dan rundingan penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan PRA 1967. Dan yang keenam, memerangi peningkatan global dalam Islamofobia. Jelasnya Malaysia turut mengusulkan agar Palestin diterima masuk sebagai anggota penuh PBB. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.